Okey, itu dia kita dah pun record. So hari ni kita akan sambung topik pecahan. Kita tengok jenis yang keberapa yang kita akan tengok. Alright, untuk hari ni cikgu akan share skrin kepada anda. Okey, semua boleh nampak tak skrin cikgu? Nampak? Boleh nampak? Okey, kalau boleh Nampak. nampak cikgu akan share sekarang. Okey, kita tengok jenis yang ketujuh, tambah dan tolak pecahan. Dalam jenis yang ketujuh ni cikgu dah terang pada minggu lepas. Dalam ayat matematik dalam number sentence ni dia ada dua operasi, iaitu tambah dan juga tolak, sama ada tambah di depan ataupun tolak di hadapan. Okey, untuk selesaikan soalan ni, awak kena tahu kita dah pun belajar mix operation, kita dah belajar operasi bergabung. Tolak dengan tambah adalah datang daripada kumpulan yang apa? Kumpulan yang apa? Kumpulan yang sama. Yang sama tu yang mana? Lemah. Yang lemah. So bila dia kumpulan yang sama, apa yang kena buat? Yang mana satu nak kena buat dulu? Tolak. Jangan check dulu. Apa? Tolak. Kenapa tolak dulu? Kenapa subtract dulu? Sebab dia yang datang dulu. Sebab dia datang dulu ataupun dia yang kita jumpa dulu. So awak kena selesaikan yang tolak terlebih dahulu. Kita dah belajar banyak jenis pecahan. Cikgu tak kisah awak tak ingat di jenis yang keberapa, asalkan awak tahu macam mana nak buat. Okey, kita salin dulu. Yang ini 5/1/4 tolakkan 1/2/3. Okey, kalau awak tengok dekat sini, boleh tak kita nak tolak terus? Boleh tak kita nak tolak terus? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab penyebut dia tak sama. Okey, penyebut tak sama. So kalau penyebut tak sama, apa cara yang kita boleh buat? Buat tulang ikan. Okey, kita buat tulang ikan. Sebab apa kita buat tulang ikan? Sebab dalam sifir 3 tiada 4. So kita kena kita kena buat tulang ikan sebab kita nak tahu dalam dua-dua sifir ni nombor apa yang sama. Sebab kita nak samakan nombor dia. So kita buat tulang ikan sebanyak 5 garis, and then sebelah kiri tu sifir apa kita letak? Sifir 3. Sifir 3. Sebelah Sifir kiri. 4. Sifir 4. Sebelah kiri kita letak sifir 4, sebelah kanan kita letak sifir 3. Bagi sama. Okey, sifir 4, 8. Ini cikgu harap awak semua hafal. Kalau awak hafal, awak akan buat laju. 3, 6, 9, 12, 15. Okey, bila kita dah buat sifir 4 dengan 3 ni, kalau awak tengok nombor mana yang sama? 12. Nombor tu dia ada dalam dua-dua sifir. Nombor 12. Okey, nombor 12 dalam sifir 4 tu yang keberapa? Yang ketiga. Yang ketiga. So kita darab 3. 4 darab 3. Kalau bawah darab 3, atas pun darab 3. Dalam sifir 3, 12 yang ke? 4. Ke-4. Kalau bawah darab 4, atas darab 4. So sekarang kita nak buat ayat matematik yang baru. So dia akan jadi 5 ni takkan berubah. Nombor bulat dia takkan berubah. Okey, 1/4 dia akan jadi berapa? 1/4 jadi 3/12. 3/12. 1 darab 3, 3. 4 darab 3, 12. Okey, so sekarang kita tolak. 1 kekalkan. 2/3 sekarang dia jadi berapa? 8/12. 8/12. Okey, sekarang penyebut dah sama. Okey, penyebut dah sama. Dah boleh tolak dah? Dah. Boleh tolak? Boleh tolak ke semua? Tak boleh. Boleh ke tak? Tak boleh. Penyebut dah sama ni. Penyebut dah sama. Tak boleh tolak besar. 3 tak boleh tolak 8. So macam mana nak buat? Pinjam dengan 5 jadi 4. Lepas tu apa nak buat? Tak 1 dekat 3. Salah. Bukan itu cara dia. Ini bukan pinjam nombor bulat. 12 tambah 3. Bawah tambah atas. So ayat matematik yang baru dia akan jadi 5 ni akan berubah jadi 4. Okey, bawah tambah atas. 12 tambah 3, 15. 15/12. Kita ambil balik per yang sama. Tolak 8/12. So sekarang penyebut dah sama. And then 15 pun boleh tolak lah 8. So kita dah boleh tolak dah sekarang. Okey, 4 tolak 1 jadi berapa? 3. 3. Okey, 15 tolak 8. 7. 7. Kira betul.
Per 12. Okey, dapat jawapan ni. Jangan semak lagi. Dia boleh dipermudahkan kata penjelasan. Sebab apa? Sebab tak habis lagi. Tak habis lagi. Kita habiskan dulu. Okey, 3, 7 per 12. 3, 7 per 12. So, sekarang kita nak tambahkan dengan 1 per 2. Okey. Okey, macam mana nak buat? Macam mana kita nak samakan? Buat tulang ikan. Perlu ke tulang ikan ini? Rasa yang ni tak perlu tulang ikan. Kita boleh guna cara cepat. Dua darab Dalam CV 2 ada tak 12? ada. Kalau dalam CV 2 ada 12, tak payah buat tulang ikan, buang masa. So 2 darab berapa jadi 12? 2 darab 6. So kalau bawah darab 6, atas pun darab 6. Okey, kita buat ayat matematik kita yang baru. 3, 7 per 12 tambah 1 per 2 jadi 6 per 12. 6 per 12. Okey, so sekarang kita nak tambah. 3 tak ada nak tambah apa-apa, terus kekalkan 3. 7 tambah 6. 7 tambah 13. 13 per 12. 12. Adakah ini jawapan kita yang terakhir? Tak. Apa nak kena buat? Kena bagi. Kenapa kena bahagi? Apa bahagi apa? Bagi imperfection, dia imperfection. Tak wajar. Apa yang percaya tak wajar? Sebab 13 per 12. 13 per 12. Boleh kecilkan lagi. Okey. So cikgu bagus. Maknanya awak masing-masing tahu. So excited sebab 13 per 12 adalah pecahan tak wajar. So disebabkan dia pecahan tak wajar, kita kena tukarkan dia kepada nombor bercampur. So 13 per 12 kita boleh tulis dia sebagai 13 per 12 ni kita boleh tulis dia sebagai 13 bahagi 12. Okey, so kita pun bahagi 13 bahagi 12. Okey, so sekejap cikgu guna pen lain lah. Pen ni tak lawa. Okey. Cikgu guna pen merah jugalah. 13 bahagi 12. 13 bahagi dekat dalam, 12 dekat luar. Dalam CV 12 tak ada 13 tapi paling hampir adalah 12. 12. So yang pertama 12 bawah. So bila 13 tolak 12 jadi 1. Okey, 1 yang dekat atas ni akan jadi nombor bulat. Baki 1 ni akan jadi pengangka. Penyebut. 12 ni penyebut. Okey, dekat jawapan kita asalnya ada berapa ni? 1 per 12. 3. Kita dapat 1 per 12. So 3 tambah 1 jadi 4. so kena tambah. So dia akan jadi 4 1 per 12. So itulah jawapan kita. Alright. Okay, boleh faham? Boleh. Boleh faham Boleh. Okay, agak-agak berapa lama masa yang awak perlukan untuk jawab soalan ni? Macam 2 minit. 2 minit. 2 minit. 2 minit. Cuba 2 minit Kita cuba 2 minit Alright. Okay, so kalau macam tu cikgu akan bagi masa dekat awak 2 minit 2 minit. Okay, ready semua? Okay, ready untuk menghadapi situasi yang sangat mencabar. 2 minit ni. Soalan mencabar ni. Okay, ready semua? 2 minit dari sekarang. Okay, go. Cuba ingat balik setiap teknik-teknik yang cikgu ajar, setiap jenis-jenis yang cikgu ajar. Tak kisah. Walaupun awak tak ingat ni jenis keberapa, ni jenis keberapa, tak kisah. Asalkan awak tahu. Kalau situasi macam ni, apa nak buat? Kalau situasi macam ni, apa nak buat? Ingat benda tu semua. Okay, go.
Okay, come on. Boleh buat ke? Boleh. Boleh eh? Kita tengok siapa yang betul. Siapa yang dapat jawapan betul. Okay, masa dah tamat, sila post jawapan anda sekarang. Okay, come on. Okay, yang dah siap boleh post jawapan anda. Okay, Cepaka dah post. Okay, come on yang lain. Berapa jawapan yang awak dapat? Kalau boleh jangan tiru jawapan kawan. Yakin pada jawapan sendiri. Kalau salah, kejap lagi tak apa, kita betulkan semula. Kita kenal pasti balik kenapa salah. Part mana yang salah. Okay, baru 3 orang, baru 3 orang. Yang lain, yang lain. Okay, siapa yang tak tahu nak buat boleh tekan raise hand. Ada tak siapa-siapa yang tak tahu nak buat? Tekan raise hand. Supaya cikgu boleh tengok. Kita tak perlu tunggu jawapan awak nanti. Okey, ada beberapa yang tak tahu nak buat. Okey, tak apa, kita bincang sama-sama. Mungkin lepas soalan ni baru awak faham betul-betul. Okey, kalau kita tengok 8 tolak 1 2/5 tambah 1/2, kita ingat tolak tambah adalah operasi yang dalam kumpulan yang sama, iaitu kumpulan lemah. So kita akan selesaikan tolak dulu, sebab tolak kita jumpa dulu. Okey, 8 tolak 1 2/5. Okey, bila kita tulis balik ayat matematik yang baru. 8 tolak 1 2/5. Okey, kena ingat 8 tolak 1 2/5 ni sebenarnya kita boleh tukarkan dia jadi 8 ni jadi berapa? 8/1. Lah, 8/1. Okey, selain 8/1, 7/5. 7/5. Okey, sebenarnya 8 tolak 1 2/5, 8 tu sebenarnya kita boleh tulis dia sebagai 8. Sebenarnya dia ada pecahan. Tapi kita tak tulis pecahan dia, kenapa? Sebab kita tak tulis pecahan dia sebab apa? Sebab pengangka dia adalah kosong. 0/5. So 8 tu sebenarnya adalah 8 0/5. 8/5. Kenapa per 5? Sebab dekat soalan tu per 5. Dekat sebelah tu per 5. So sebab itulah dia 0/5. Okey. Sekarang kita tengok. So 8/5 tolak 1 2/5. Okey, boleh tolak tak sekarang? Boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak Tak boleh. boleh tolak. Walaupun penyebut dia sama 5, tapi sifar tak boleh tolak 2. So kena buat cara tadi. Apa cara tadi? Kena potong Pinjam 8 dengan 8. 8 jadi 7. Bawah tambah atas. atas. So ayat matematik yang baru dia akan jadi 7. Bawah tambah atas. 5 tambah sifar. 5 per 5. So dia akan jadi 7 5/5. And then tolak 1 2/5. Okey, sekarang penyebut pun dah sama. And then 5 boleh tolak 2. So sekarang kita nak tolak. 7 tolak 1, awak akan dapat dekat sini 6. 6. 5 tolak 2, 3. 3. Kenapa cikgu cakap 3 tulis 2. 5 tolak 2, 3 per 5. Tapi ingat, ini bukan jawapan dia lagi. Belum lagi jawapan dia. So kita kena tambah pula dengan 1/2. So kita salin balik 6 3/5 ni, ambil balik 6 3/5 tambah tambah 1/5. 1/2. Tambah 1/2. 1/2 maksud. Okey, so kalau tengok. Dalam sifir 2 ada tak 5? Tak ada. Tak ada. So kena buat apa ni? Tulang ikan. Alamak, tulang ikan lah pula. 1, 2, 3, 4, 5. Tulang ikan. So kita pun buat tulang ikan lah. Sebelah kiri ada 5. 5. Sebelah kanan 2. 2. So bila awak Dah buat 10, 15, 20, 25. 2, 4, 6, 8, 10. yang mana yang sama? 10. 10. Dalam sifir 5, 10 yang ke? 2. So bawah darab 2, atas pun darab 2. Dalam sifir 2, 10 yang ke? 5. 2 darab 5. Bawah darab 5, atas pun darab 5. So sekarang kita nak tulis ayat matematik yang baru. So dia akan jadi kat sini 6. 3 darab 2, 6. 5 darab 2/10. So dia akan jadi 6/10. Tambah 1/2 yang akan jadi berapa? 5/10. 5/10. So sekarang dah boleh tambah ke belum? Boleh. Boleh. So tambah akan jadi? 6 tambah 6. sifar 6. 6 tambah 5.
11 11 per per 10. 10. Adakah ini jawapan akhir? Tak. Belum lagi sebab apa? Improper 11 per fraction. 11 per 10 tu adalah improper fraction, pecahan tak wajar. So, kita kena tukar dia. Kita kena tukar dia. Tukarlah pula 11 per 10. Sama je dengan 11 bahagi 10. So kita pun buat 11 bahagi 10. So bila kita bahagi dalam sifir 10 tak ada 11, kita Tak pilih ada 10. Yang pertama. ambil 10 yang paling dekat. Okay. So 1 akan jadi Nombor bulat. 1 baki tu jadi pengangka. pengangka. 10 10 jadi penyebut. penyebut. So dekat jawapan kita tadi 6, 11 per 10. So dia akan jadi 7. kenapa dia jadi 7? 6 bagi tambah 1. 6 tambah 1 ni. 6 tambah 1 akan jadi 7. 1 per Per 12. kenapa per 12? 1 per Cikgu salah tulis. So sebenarnya 1 per 1 per 10. 10. Alright. Okay, siapa yang betul? Saya. Daniel seorang je yang betul. Okay, Cepaka kenapa salah Cepaka? Cepaka, Farisha, Wan Zulaika yang 625 ni. Sebab apa salah? Terjadikan 7 sifar per 5 yang mula-mula tu. Macam yang mana? Yang 8 tu. Yang mula-mula tu 7 sifar per 5. Okay, ingat 8 tu sebenarnya dia 8 sifar per 5. Bila kita pinjam barulah 8 tu jadi 7. Adakah Farisha kesilapan yang sama? Farisha dengan ni Zulaika? Betul sekali. Yeah, okay. Isnofal jawapan betul Anur macam mana boleh dapat 3.7 Anur? Anur? Tak buat tulang ikan dan saya main tambah. Ni main tambah je ni 5 tambah 2 7 ni. Ingat bawah tak boleh tambah tau. Penyebut kita tak boleh tambah. Penyebut ni kita just kekalkan saja apa yang ada. Kalau nak tambah, kalau penyebut tak sama kita kena samakan. Kalau nak tolak penyebut tak sama kita kena samakan penyebut. Untuk tambah dengan tolak kena samakan penyebut. And then bila dah samakan penyebut kita tak tambah. Kita just bawa aje balik. Alright? Okey, tak apa. Cikgu harap soalan yang seterusnya ni boleh jawab dengan betul lah semua. Kita cuba tak apa. Ada lagi 2 soalan lagi. Ada 2 soalan lagi. Okey, ready semua. 2 minit juga. Masa yang akan diberikan adalah 2 minit juga. Okey, ready? 2 minit dari sekarang. Okay, go. Ingat balik cara tadi. Macam nak selesaikan.
Okey, boleh post jawapan anda sekarang. Come on. Okey, Daniel dah post. Okey, kita tengok jawapan-jawapan yang lain Adakah jawapan yang sama ataupun jawapan yang berbeza? Cepaka pun dah post. Tapi kita dapat lihat jawapan di antara Daniel dan juga Cepaka berbeza. Okey, kita tengok jawapan lain lagi. Jawapan apa lagi yang akan keluar? Okey, Farisha. Okey, Farisha pun dah keluar dah jawapan. Farisha punya jawapan sama macam Cepaka. Okey, kita tengok. Jawapan mana yang jawapan siapa yang betul sebenarnya? Okey, kamu yang lain? Baru 3 orang yang post jawapan. Okey, boleh buat ke? Ke masih buat yang lain? Masih buat. Masih buat. Okey, tak apa. Cikgu buat. Cikgu tak apa. Cikgu tunggu. Yang dah post jawapan kalau rasa macam aku salah lah. Nak tukarlah jawapan. Boleh. Tak ada masalah. Cikgu tunggu. Boleh tak cikgu nak panggil nama seorang-seorang lepas ni? Maknanya semua orang akan jawab satu soalan ni, tapi part mana yang nama awak kena panggil, kena tengoklah. Adakah part awal-awal, part tengah-tengah ataupun part akhir. Alright, cikgu akan tengok list berdasarkan list nama yang ada dekat sini. Okay, alright. Okay, first kali. Cikgu nak tanya Anur, tambah dan juga tolak. Yang mana kita nak kena buat dulu? Tambah. Kita kena selesaikan tambah. Kenapa tambah dulu? Sebab dia datang dulu. Sebab kita jumpa dulu. Sebab kita jumpa tambah dulu. So, ataupun dia datang dulu. Alright, okay. Cempaka. Okay, 1/6 tambah 4. So, kalau kita nak buat ayat matematik yang baru, dia akan jadi berapa Cempaka? Ya. 1/6 tambah 4 ni kalau kita nak buat ayat matematik yang baru, dia akan jadi apa? 4/6. Dekat 4 tu kita tambah sifar per 6. So 1/6 tambah 4 sifar per 6. Kenapa per 6? Sebab 1/6 dia per 6. Sebab dekat 1/6 tu dia per 6. So sebab itulah kita pakai 4 sifar per 6. Okay, good job. Yang pakai aircon, Diana Islam ni siapa Diana Islam. Arisa, cikgu. Ada, okay, Adisa Damia. Okay, Adisa Damia. Okay, sekarang dah boleh tambah belum? Boleh? Okay, dah boleh. So bila tambah, apa dia akan jadi? 4 4 1/6. 4 1/6. Okay, 4 1/6. Adakah ini jawapan akhir? Tak. Tak, kenapa? Sebab belakang dia ada lagi. Oh, belakang dia ada lagi kena tolak. So apa ayat matematik dia? 4 1/6 tolak dengan 2 1/3. 2 1/3. Okay, alright. Okay, sekarang cikgu nak tanya Izara Sofia. Ya. Okay, 4 1/6 tolak 2 1/3. Boleh tolak tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab penyebut dia tak sama. Penyebut dia tak sama. So macam mana nak samakan? Kena darab. Apa yang darab? 3 darab 2. 3 darab 2. So bila 3 darab 2? Atas pun kena darab 2. Atas pun kena darab dengan 2. Okay, good job Sofia. Okay, Daniel. Yes. So bila bawah darab 2, atas darab 2, apa nak kena buat?
What? Bila atas darab bawah darab 2, when the denominator and numerator we multiply by 2, what is the new number sentence? New number sentence. Yeah. Okay. So it means that means the new number sentence is 4 1/6 minus 2 and 2/6. So now can we subtract No, between we these? still cannot, Why? because the numerator, you see, one cannot minus by 2. One So we have cannot to minus. borrow. So we have to borrow from Okay, the. okay, 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 cukup. Okay, thank you Daniel. Okay, Asfarish. Daniel dah cakap tadi, tak boleh tolak. Sebab satu tak boleh tolak dua. So macam mana cara dia Asfarish? Kita nak kena potong 4. Potong 4, lepas tu 6 4 tambah 6 4 jadi 4 jadi apa? 3. 4 jadi 3, lepas tu 6 tambah 1. 6 tambah 1. Okay, good job. Okay, Azal Aidi. Ya. So apa dia punya ayat matematik yang baru? 3/6/7. 3/7/6. 3/7/6 lagi. Tolak 2/2/6. Tolak 2/6. Okay, good job. Bagus. Irfan Rosli. Irfan Rosli ada? Okay, mungkin Irfan ada masalah mat Okay, Iznofal. Ya? Okay, sekarang dah boleh tolak belum? Boleh. Okay, boleh. Kalau boleh tolak, apa jawapan dia? 3 tolak 2 jadi 1. Mhm. 7 tolak 2 jadi 5. Mhm. 6 tolak 6 tak jadi 6 juga. 6 tolak 6 jadi 6. Lepas tu bawah tu 6. Kenapa bawah tu 6? Bukan 6 tolak 6 ke? Sebabnya tak boleh nak tolak. Sebab penyebut dia kita tak tolak. Kita just Ambil. ambil je. Penyebut jangan tolak. Jangan ditolak penyebut itu. Just ambil saja. Ambil je penyebut tu. So, dapat 1/5/6. So, apa kena buat lepas tu? Dah. Jawapan saya sampai situ je. Sampai situ tak perlu permudah. Okay, mudahkan. Dah. Dah. Okay, dah. Stop dulu sampai situ. Okay, Farisha. Ya, Okay, perlu tak nak semak sama ada dia boleh dipermudahkan ke ataupun tidak? tak payah. Kenapa tak payah? Sebab lepas 5, 6. Lepas 5/6. So, dia kategori apa tu? Special. Sebab ada special. Sebab lepas 5/6. So, tak payah. Kalau awak cari pun memang takkan jumpa. Memang itulah pecahan termudah dia. So, dapatlah jawapan akhir dia berapa? 1/5/6. 1/5/6. Okay, good job. Bagus. Bagus semua. Gandingan ramai ni. Yang mana cikgu tak sebut nama, tak apa, lepas ni. Kita berhenti sama Farisha. Kita sambung balik lagi dengan Iris, Hanan, Kalisha Nuha, Sharifah Alwina, Wan Zulaika. Betul-betul kita akan naik atas balik. Alright. Okay. Soalan yang terakhir. Okay, good job. Yang dapat jawapan betul, bagus 1/5/6. Cepaka kenapa salah lagi Cepaka? Cepaka, Farisha. Saya tak tambah 1 dekat 6. Tak tambah 1 dekat 6. Tak, yang kan 3/7/6 tapi saya terbuat 3/6/6. 3/6/6. Cepaka pun sama ke? Cepaka? Tak perasan kat mana. Oh, Cepaka tak perasan kat mana? Okay, so sekarang semua dah tahu macam mana nak buat. So cikgu harap lepas ni soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir tolong. Kalau boleh cikgu nak semua jawapan sama ni. Tapi janganlah tiru jawapan atas. Cikgu nak semua jawapan sama hasil daripada pengiraan awak. Bukannya tiru jawapan kawan. Alright. Okay, ready semua? Okay, ready? Go. Soalan yang terakhir. Untuk jenis yang ke-7. Untuk jenis tambah tolak pecahan yang terakhir ni.
Cikgu boleh terus hantar ke? Sabar. Belum 2 minit lagi. Sabar. Okey, semua boleh post jawapan anda sekarang. Alright, kita tengok jawapan siapa ni betul ni. Kita tengok. Adakah semua sekali akan dapat jawapan yang sama? Adakah semua sekali akan dapat jawapan yang sama? Jom sama-sama kita saksikan. Okay, Zal ID dah post jawapan. Okay, come on. Cikgu menantikan jawapan yang lain. Lepas ni kita akan buat macam tadi Kita akan buat macam tadi. Sambil sambung menyambung. Sambung menyambung. Okay, come on. Baru satu jawapan. Baru seorang post jawapan. Yang lain, di manakah jawapan anda? Tengah buat. Tengah buat. Mungkin sebab melibatkan sifir 9 dan 6 kot. Zal ID kalau rasa macam nak semak semula, lepas semak semula dapat jawapan lain, boleh je nak post. Oh, ya. Lama ni. Adakah soalan kali ni susah? Sehingga menyebabkan ramai yang lambat. Jom sama-sama kita saksikan. Okay, Cempaka pun dah post jawapan. Tapi jawapan Cempaka tak sama dengan Zal ID. Dah berbeza ni jawapan. Adakah akan ada jawapan yang lain lagi? Ada yang tak boleh buat ke? Ada yang masih tak boleh buat? Tengah buat. Tengah buat. Iris tak boleh buat ke Iris? Tak boleh. Tak boleh? Hanan Uzma pun tak dapat buat Hanan? Okey, tak apa semua. Jom kita sama-sama bincang lah. Kita sama-sama bincang. Sambil-sambil tu cikgu akan panggil jugalah nama-nama one by one tu. Okey. Okey, first kali tambah dan juga tolak. Iris, tambah dengan tolak mana nak selesaikan dulu Iris? Tambah. Okey, kita akan selesaikan tambah terlebih dahulu. So, 6 2/9 tambah 1 5/6. So, sekarang boleh tambah tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Ibu pengangkut dalam. Pengangka? Ya. Penyebut. Tak boleh. Sebab penyebut dia tak sah.
Tak sama. Okey, alright. Okay, tak apa. Okay, Hanan pula. Cuma nak panggil Haznan. Hanan, sekarang penyebut tak sama. Macam mana nak samakan Hanan? Darab. Darab apa? Darab apa? Dalam sifir 6 ada ke 9? Tak. Tak ada. So kalau tak ada, dalam sifir 6 tak ada 9, apa kita nak buat? Tu Tukar. apa ni? Ni apa dia? Apa nama dia? Tulang ikan. Tulang ikan. Dekat tulang ikan ni sebelah kiri ni sifir apa? 9. Sifir 9, sebelah kanan sifir 6. Okey, bacakan sifir 9. 9, 18, 27, 36, Mhm. 45. Alright, sifir 6. 6, 12, Mhm. 18, Mhm. 24, 30. Okey, sekarang dalam sifir 9 dengan 6 ni ada tak nombor yang sama? Ada? Ya, apa dia? Apa dia nombor dia? 18. Okey, thank you Hanan. So sekarang juga nak tanya Kalisha Nuha pula. Kalisha Nuha. Okey, dalam sifir 9, 18 tu yang ke berapa Kalisha? Kalisha Nuha. Oh, mungkin Kalisha Nuha ada masalah mic. Oh, okey, Kalisha ada masalah mic Okey, tak apa. Sharifah Alwina. Sharifah Alwina. Okey, kita teruskan kepada Wan Zulaika. Wan Zulaika. 9 yang 9 yang 18 tu yang kedua. Okey, so kalau bawah darab 2. Atas apa darab 2? Okey, dalam sifir 6, 18 yang ke? 3. So bawah darab 3. Atas apa darab 3? Okey, sekarang apa ayat matematik dia yang baru? Zulaika. 6, 6. 4 per 18. Alright. Tambah Mhm. 1, 15 per 18. Alright. So boleh tambah terus tak sekarang? Boleh? Boleh. Okey, dah cukup. Okey, thank you Zulaika. Okey, now kita patah balik. Anur. Bila tambah jadi berapa Anur? Ya. Bila kita tambah jadi berapa? 6 tambah Okey, dan tambah? 6 tambah 1 akan jadi 7. Jangan kod. Memang 6 tambah 1 7. Jangan kod. Jangan 6 tambah 1 7. Betul lah tu. Okey, lagi? 4 tambah 15 akan jadi 19 Alright. Per 18. 18. Lepas tu, adakah ini jawapan kita? Adakah ini jawapan akhir? Tak. Belum lagi. Kenapa? Sebab ada sifir. Ada satu lagi. Ni, tolak Tolak 4. tolak 4. Okey, thank you Anur. Okey, Cepaka. Okey, so sekarang kita nak sambung Cepaka. Macam mana nak sambung ni? Kena 19 per 18 pecahan tak wajar. Tak payah. Kita jangan lagi. Ni, kita kena selesaikan dulu. Tolak 4 ni. So, ayat matematik yang baru. 7 19 per 18. 7 19 per 18 tolak 4 sifar per 18. Tolak 4 sifar per 18. Kenapa per 18? Sebab 7 19 per 18 tu dia per 18. Okey, so bila kita sekarang boleh tolak tak? Boleh? Okey, so kalau boleh tolak jadi berapa? 3 19 per 18. 3 19 per 18. Adakah ini jawapan akhir? Tak. Kenapa? Sebab 19 per 18 pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar. Okey, cukup sampai di situ. Okey, Zara Sofia. Ya. Okey, 19 per 18 tadi
Kak Cepaka dia bagi tahu pecahan tak wajar. So macam mana nak tukarkan dia? Kena bagi. Apa bagi apa? 18 bagi 19. 18 bagi 19 ke 19 bagi 18? 19 bagi 18. Okey, 19 bagi 18. So yang mana satu kat dalam? Uh, 19. 19. Yang mana dekat depan dia yang ada dekat dalam. So 18 dekat luar. So bila bahagi jadi berapa ni? Jadi 9. Dalam sifir 18 ada tak 19? Tak ada. Tak ada. Paling hampir 18. yang ke? Yang ke pertama. Okey, pertama. So satu atas, 18 bawah. Wah, So bila tolak jadi apa? 1. Jadi 1. Okey, thank you Sophia. Okey, Daniel. Ya. Okey, macam mana nak tukarkan jawapan ni kepada mixed number? How to Mixed- change? How you gonna write this answer into the mixed number? Mixed number. Yeah. So you see at the division, you make the bullets. So the one and then the under and then go back. So one up here will be the whole number, the whole number. Akan jadi And- nombor bulat. and then it goes down. The one will be the numerator, The remainder of 1 will be the numerator. And then and then 18 will become the denominator. the quotient of 18. Pembahagi 18 tu akan jadi denominator penyebut dia. Okey, adakah ini jawapan akhir dia? No. Kenapa? We have to tambah. Tambah apa? 3 and 19. Jangan lupa 3 ni. So bila tambah jadi berapa? 3 tambah 1 jadi 4. 4. And then 19 over 18 plus 1 over 18 becomes Ai, 20. kita dah tukar dah. Oh, We already changed 19 over 18 tu into the mixed number. So we just what- add 3. so 1 over 18. 1 over 18. 19 per 18 tu dah hilang dah. Sebab kita dah tukar dah. So kita just 3 plus 1. 3 tambah 1 akan jadi 4. And then ambil balik 1 per 18. Kita tengok jawapan siapa yang betul ni. Siapa yang betul? Oh, Cepaka betul. Farisha betul. Okay, Zalaidi kena tukar Zalaidi sebab 19 per 18 tu. Siapa tahun 5 awak wajib tukarkan pecahan tak wajar tu kepada nombor bercampur. Wajib tukar. Kalau tahun 4, kalau awak tahun 4 awak jawapan, kalau awak bagi jawapan macam 3 19 per 18 mungkin diterima sebab awak tahun 4. Tapi tahun 5 wajib tukar. Wajib tukar. Okay, Daniel salah. Daniel kenapa salah Daniel? Typo. Azal ID? Ya. Kenapa salah? Yang first tu saya tertambah apa tu? 4 tambah 15 tu jadi 20. Sayang. Sayang rugi. So kena tambah hati-hati Kena hati-hati. Okay, good job. Isnofal pun betul. Okay. Alright, good job. Okay, now itulah dia soalan jenis yang ke-7. Mencabar tak? Mencabar tak kakak? Mencabar kan soalan ni? Padahal soalan ni baru markah ni agak-agak. Mungkin soalan ni mungkin 3 markah. 3 markah dia boleh dah bagi dekat awak 3 markah. Sebab tapi soalan ni still lagi soalan yang simple je sebenarnya. Soalan ni simple je sebenarnya. Cuma kalau sekolah menengah, soalan ni hanya boleh awak just guna kalkulator saja terus dapat jawapan. Tapi disebabkan sekolah rendah, awak kena tahu dia punya konsep-konsep dia semua. Alright. Okay, now ini dah habis, tambah tolak dah habis. Tambah dan juga tolak yang melibatkan pecahan dah habis. So sekarang kita akan masuk satu topik yang baru. Iaitu pecahan daripada suatu kuantiti. Fractions of a quantity. Macam mana cara dia? Okay. Ada siapa-siapa nak pergi tandas juga? Boleh Ada? cikgu? Boleh? Minum air. Minum air, nak minum air.
Nak take berapa? 1 minit ke 2 minit? Dua. 2 minit. So sekarang 2 minit Okay, cikgu set masa. Okay, 2 minit. 2 minit, lepas tu kita akan kembali balik untuk topik yang subtopik yang baru ni. Okay, 2 minit dari sekarang. Okay, semua, we are back again. Semua dah ada ke? Ya. Dah semua. Okay, dah ready Okay, ready mental apa semua. Sikit je lagi. Sikit je lagi. Tak sampai setengah jam lagi. Tak sampai setengah jam. Okay, come on. Okay, untuk soalan kali ni. Pecahan daripada suatu quantity fraction of a quantity. Okay, untuk soalan ni. Untuk soalan ni awak akan jumpa benda macam ni. Dia ada formula. Selalunya pecahan daripada satu kuantiti ni maksudnya apa? Pecahan, iaitu ni. Ini ada pecahan daripada. Daripada adalah kata kunci operasi darab. Kalau untuk murid biasa, murid kelas perdana, dia akan guna perkataan daripada. Kalau murid di LP, dia akan pakai perkataan of. Of. So, apa nak kena buat? Pecahan nak kena darabkan dengan jumlah kuantiti yang diberikan dalam soalan tu. And then macam mana nak pakai? Kita akan gunakan teknik putaran roda. Apa tu teknik putaran roda? Okay, teknik putaran roda, cara nak guna dia adalah kita buat putaran roda dekat sini. Roda tu berputar daripada kanan ke kiri and then turun bawah, naik atas balik. Okay, atas adalah operasi darab. Atas adalah operasi darab. Nampak tak? Ke tak nampak tulisan ni? Cikgu pakai tulisan lain lah. Atas adalah operasi darab dan bawah adalah operasi bukan, bahagi. Ingat kan? Atas darab, bawah bahagi. Atas darab, bawah bahagi. Okey. So macam mana cara nak guna dia? Okey, kita tengok soalan ni. Cikgu tunjuk soalan yang berbentuk penyelesaian masalah. Okey. Dekat sini dia bagi tahu apa? Saya akan isikan 1/5 daripada semua karipap ini dalam setiap pinggan. 1/5 dalam setiap pinggan. Semaknanya setiap pinggan akan dapat 1/5 daripada semua karipap. Kalau awak tengok dekat ayat ni, ayat dia 1/5 daripada. Apa kata kunci awak nampak? Daripada. Kalau murid DLP, nampak perkataan of. Daripada dengan of adalah kata kunci operasi darab.
So apa ayat matematik dia? 1/5 darab, nak darabkan dengan berapa? Berapa jumlah kali lipat yang ada? 14. 14. 14. Ya ke 15? 14? Ya ke 14? 15. Ya, Satu kat tangan dia. Apa Farisha? 15. Satu kat tangan dia. Bukan 14. 14 dekat pinggan. 14 dekat pinggan. Tengok betul-betul dekat pinggan ada 14. Ni dekat tangan dia satu. So 14 tambah 1 jadi berapa? 15. So jumlah karipap yang ada sebenarnya 15. So dia saja je nak kelirukan awak macam tu. So maknanya apa dia boleh apa dia dapat? Dia dapat tahu dah. Awak tak tengok betul-betul. Awak tengok apa yang ada dekat pinggan je. Awak tak tengok apa yang dia pegang. Dia bukan pegang benda lain tu, dia pegang karipap. So 14 di pinggan campur satu lagi dekat tangan dia. So jadilah 15. Alright. So 1/5 darab 15. Tadi cikgu cakap apa tadi? Gunakan teknik putaran roda. So bila kita guna teknik putaran roda, kita putarkan dia atas darab, bawah bahagi. Lepas ni cikgu akan tunjuk teknik satu lagi. Okay. So kita buat darab dulu. 15 darab 1. 15 darab 1 dapat berapa? 15. And then 15 yang jawapan ni kita akan bahagikan dengan 5. So 15 bahagi 5. Dalam sifir 5 ada 15 yang ketiga. So 3 atas, 15 bawah, bila tolak jadi kosong. So setiap pinggan akan dapat berapa? Setiap pinggan akan dapat 3 biji. So dapatlah bila total semua dapatlah 15 biji. Ini teknik yang teknik 1. Teknik 1. Ini teknik 1. Okay, jom kita tengok teknik 2. Okay, teknik 2 untuk murid yang betul-betul hafal sifir. Kalau awak seorang yang hafal sifir, awak boleh guna teknik 2. Kalau awak tak hafal sifir, jangan. Dia akan membahayakan awak. Okay, kita ambil balik ayat matematik dia. 1/5 darab 15. Macam mana cara teknik kedua? Teknik kedua kita akan main potong-potong. Tapi ingat, bawah boleh potong dengan atas. Bawah hanya boleh potong dengan atas. Okay, 15 yang ini, kita anggap dia berada di atas. 15 yang satu-satu tu, kita anggap dia berada di atas. Okay. Kalau awak adalah seorang yang hafal sifir, 5 dengan 15 ada dalam sifir mana? 3. 5. 3. 5 dengan 15. 5 dengan 15. Dalam sifir 3, memang ada 15. Tapi 5 tak ada. 5. Sifir apa? Sifir 5. Okay, sifir 5. So maksudnya 5 dengan 15 ada dalam sifir 5. Okay, dalam sifir 5, 5 yang ke berapa? 3. 1. 5 yang pertama lah. Okay, 5 yang pertama. Okay, 15 yang ke berapa? 3. Yang ketiga. Hati-hati. Okay, so kita nak buat ayat matematik yang baru. 1/1, kalau apa-apa nombor, kalau contoh 7/1 akan jadi 7. 9/1 akan jadi 9. 23/1 akan jadi 23. Apa-apa nombor kalau dia per 1 akan jadi nombor tu balik. So sekarang ni 1/1 akan jadi 1 lah. Darab 15 sekarang dah jadi 3. So 1 darab 3 jadi 3. Dah, simple. Simple ke susah tak? Simple tak teknik yang kedua ni? Simple. Teknik kedua sangat simple tapi perlu hafal sifir. Tak hafal sifir memang tak boleh buat. Kalau awak rasa macam rasa macam tak pasti tak yakin sifir ni. Kalau rasa tak yakin, guna teknik 1. Kalau rasa yakin dengan sifir awak, dengan hafalan sifir awak, guna teknik 2 sebab dia akan menjimatkan banyak masa. Banyak masa. Alright, boleh? Okay, berapa minit nak untuk jawab soalan ni? 2. 1 minit dan Kita try 2 dulu lah. Kalau 2 tu awak rasa macam cikgu lama sangatlah 2, baru kita tukar kepada 1 minit 30 saat. Okay, ready semua soalan yang pertama ready semua soalan yang pertama. Okay, ready? Ingat, daripada off kata kunci untuk operasi darab. Okay, ready? 2 minit dari sekarang. Go.
Okey, boleh post jawapan anda sekarang semuanya. Okey. Okay, baru 3 orang yang post. Okay, yang lain masih kira ke? Okey. Sekarang cikgu nak minta awak tekan raise hand. Siapa yang guna teknik yang kedua? Teknik potong memotong. Tekan raise hand. Yang guna teknik potong memotong. Potong memotong. Okey, yang guna teknik potong memotong. Oh, tak ramai 3 orang. Okey, siapa yang cikgu akan turunkan tangan awak. Okey, dah semua dah turun tangan. Okey, siapa yang guna teknik putaran roda? Angkat tangan. Okey, putaran roda. So ramai guna putaran roda. Okey, cikgu tunjuk dua-dua cara lah. Dua-dua cara. Okey, tak apa. Okey, kalau awak guna teknik yang kedua, teknik potong memotong. Okey, siapa yang guna teknik potong memotong? Okey, ingat bila awak baca soalan, apa kata kunci dekat sini? Daripada ataupun off. Daripada dengan off adalah kata kunci operasi darab. Okey, so kita buat ayat matematik. Sebenarnya bila awak buat ayat matematik macam ni, 5/7 darabkan dengan 35, awak baru buat ayat matematik. Tak kira lagi. Awak sebenarnya dah dapat satu markah. Belum lagi kira dah dapat satu markah. Sebab selalunya soalan ni 2 markah. Selalunya soalan ni 2 markah. So mana satu markah lagi? Jawapan akhir awak lah. Jawapan mesti betul lah. Jawapan mesti betul. Alright. Okay. So bila awak, ini untuk cikgu tunjuk cara potong-motong dulu. Okay, cara potong-motong. 7 hanya boleh potong dengan 15. Kalau boleh potong. Okay, 7 dengan 15 pula dah. 35. Okay, 7 dengan 35 ni ada dalam sifir mana? 7. Ada dalam sifir 7. Okay, dalam sifir 7. 7 ni yang keberapa? 1. 5. 1. Yang pertama. Okay, 35 ni yang keberapa? 5. Yang kelima. So sekarang kita buat yang matematik yang baru. 5/1 akan jadi? 5. 5. Okay, darab 5. So 5 darab 5 jadi? 25. Nampak? See? Tak sampai 30 saat. Tak sampai 30 saat dah siap dah soalan ni. Nampak macam susah. Siap garu kepala lagi. Habis kulit mumur semua keluar. Tapi rupa-rupanya soalan ni mudah. Okay. Ini teknik pertama lah. Tapi kalau awak guna teknik yang kedua tak apa. Okay, cikgu tunjuk juga. Okay, 5/7 darabkan dengan 35. Kita gunakan teknik putaran roda. Kita putar Halim. Atas darab, bawah bahagi. Kita buat darab dulu. 35 darab dulu dengan 5. Okey, so bila darab dengan 5, 5 darab 5, 25. 3 darab 5, 15. Tambah 2, 17. Allah, berpeluh ketiak. Tak habis-habis ke ni? Berpeluh ketiak. So, awak pun sambung lagi. 175. 175. Kena buat apa pula? Bahagi 7. Okey, so dalam sifir 7 tak ada 17. Tapi ada 14 yang ke 2 atas 14 bawah bila tolak jadi 3. 5 turun sekarang 35 pula dalam sifir 7 ada 35 yang ke 5 atas 35 bawah tolak diri dia sendiri. Boom, habis. So dapatlah jawapan dia 25. Kenapa jawapan tak sama? Sama ke tak jawapan dia? Jawapan sama ke tak? Sama. Jangan pelik pula. Cikgu tak sama. Sama jawapan dia. Awak gunalah cara apa-apa sekalipun jawapan still sah. Jawapan still sama. So ikut pada awak. Kalau awak yakin awak hafal sifir, boleh guna cara yang pertama. Cikgu buat kat sini. Buat warna pink sikit. Okay. Boleh guna cara yang pertama ataupun boleh guna cara yang kedua. Jangan ikut kawan. Jangan ikut kawan. Awak je tahu kekuatan awak dekat mana.
Awak sahaja yang tahu di manakah kekuatan awak. Alright. Okay, now. Tapi asalkan jawapan betul lah. Bagus bagus lah ni. Yang mana yang post jawapan ni 25 ni. Alhamdulillah bagus. Maksudnya jawapan awak betul. Tak kisahlah. Awak guna cara pertama ke, teknik potong ke, teknik putaran roda ke. Asalkan jawapan betul. Itu je. Alright. Okay. Sama juga macam awak bawa kereta. Contoh awak nak balik kampung. Awak guna Ferrari ke, awak guna kereta kancil ke, kereta katak ke, asalkan sampai. Tak kisahlah kereta awak laju ke, slow ke, sederhana ke, asalkan sampai. Macam matematik juga. Tak gunalah teknik apa sekalipun, asalkan dapat jawapan yang betul. Okey, so now kita tengok soalan yang kedua. Agak-agak 2 minit. Lama ke ngam-ngam? 50 saat. Lama 2 minit lama 2 minit lagi baik untuk saya. Tak, cikgu kena dengar pendapat ramai orang. 2 minit tu okey ke tak? Okey. Okay. Okey. Kalau 1 minit 30 saat tak okey? Memang tak. Okay. Belum lagi lah, belum boleh lagi. Ada yang belum boleh lagi Okey, tak apa. Kita 2 minit lah, 2 minit. Okey, ready 2 minit kita ikut majority. Okey, soalan yang kedua. Ready semua? 2 minit dari sekarang. Okey, go. Okey, boleh post jawapan anda sekarang. Okey, kali ni 2 minit. Lama ke sekejap? Lama. Awak rasa macam lama Sekejap. Lamanya. Boleh? Lamanya. So soalan ketiga boleh 1 minit 30 saat? Boleh. Okey, so nampaklah apa orang panggil keyakinan dalam diri tu. Okey, jom kita tengok sama-sama soalan ni. Okey, first kali macam biasalah, kata kunci dia apa? Daripada rajin-rajinlah cari kata kunci. Kalau soalan tu tak ada kata kunci, maksudnya soalan tu hanya melibatkan darab dan juga bahagi. Tapi kena keluarkan maklumat. Kalau soalan tu ada kata kunci, tengok pada kata kunci tu. Macam ni kata kunci dia dah darab. So, keluarkan dia punya ayat matematik. So, dia akan jadi 7/9 darabkan dengan 45. Soalan tanya apa? Kira bilangan medal emas, gold medal. So, inilah dia. Gold medal. Inilah kita punya ayat matematik untuk cari gold medal. So, siapa yang guna cara teknik potong-memotong? Tekan raise hand. Okey, makin ramai makin ramai yang guna teknik potong-memotong sekarang ni. Okey, jom kita tengok sama-sama. Okey. 9 dengan 45 ada dalam sifir mana? 9. 9. Okey, 9 yang ke berapa
dalam sifir 9? Pertama. Yang pertama, potong 9 tulis 1. 45 yang ke berapa dalam sifir 9? 5. Yang ke-5, potong 45 tulis 5. So 7/1 akan jadi? 5 darab No, 7/1 akan jadi? 7. 7. Darabkan dengan 5. 5. So 7 darab 5 jadi? 35. 35. Nah, nampak? Ayah, tak sampai 30 saat dah dapat jawapan apa ni? Senang sangat soalan ni. Dapat 2 markah. Okey, siapa yang guna putaran roda? Okey, yang guna putaran roda 45 darabkan dengan 7. Dapat jawapan. Oh, berpeluh ketiak. Dapat jawapan dia pula kena bahagi dengan 9. Oh, berpeluh semua. So kena lap peluh. Sebab apa? Lama nak jawab jawapan. Tapi tak apa. Asalkan dapat jawapan. Macam cikgu cakap tadi. Awak jangan rasa macam alamak lambatnya aku buat ni kan. Lain orang lain dia punya teknik dia. So awak jangan rasa rendah diri bila awak guna cara teknik yang kedua putaran roda tu. Asalkan awak dapat jawapan betul. Kalau dia guna teknik satu sekalipun, kalau dia salah pilih sifir, salah juga. So kena hati-hati. Yang guna teknik satu kena hati-hati. Kena sentiasa berwaspada. Kena sentiasa cool. Jangan terlalu overconfident. Sebab apa overconfident? Awak nampak soalan tu senang. And then awak rasa macam aku boleh jawab ni soalan ni. Sebab tu bila dah once awak overconfident, di situlah kecuaian akan datang. Bila overconfident datang, bila awak overconfident, di situlah kecuaian akan datang. Careless mistake akan datang. So kena hati-hati. Okey. Untuk soalan yang ketiga, cikgu bagi masa dekat awak 1 minit 30 saat. Kali ni 1 minit 30 saat. Kita tengok berapa pantas awak boleh jawab. Okey. Soalan yang ketiga. Mula dari sekarang. Okay, go. Baca soalan betul-betul Baca soalan betul-betul. Macam mana pula nak jawab soalan ni? Aduh, yai. Okay, cikgu bagi hint. Je. Mix number tukar kepada improper. Nombor bercampur tukar kepada pecahan tak wajar. Okay, tu je hint cikgu. Untuk soalan ni dia punya jalan kira tu tak berapa panjang so kita tak boleh nak buat macam tadi. Kita tak boleh nak buat macam berangkai-berangkai tadi macam tambah tolak pecahan. Sebab jalan kira untuk soalan ni dia sangat-sangatlah ringkas. Kalau kita jumpa lagi jalan kerja soalan-soalan yang melibatkan jalan kerja yang panjang, kita akan buat macam tadi. Okey, boleh post jawapan anda sekarang, come on. Okey, baru 2 orang yang post jawapan. Baru 2 orang post ni. Okey, come on yang lain, come on. Sambil-sambil cikgu tunggu jawapan awak, cikgu nak tanya dulu. Cepaka guna teknik apa cepaka? Potong ke putaran? Putaran roda. Potong. Okey, Farisha? Potong. Potong-motong. Iris? Iris guna teknik apa Iris? Potong. Izara Sofia? Putaran roda. Okey, Nuha? Potong. Nuha potong. Daniel? Potong. Okey, alright. Okey, yang lain dah. Yang lain dah ke? Come on. Okey, jom sama-sama kita selesaikan.
Okay, so sekarang ni macam biasalah kata kunci dia tadi daripada. Okay. So 1/4/5. 1/4/5 ni adalah mixed number. Nombor bercampur. Awak kena tukar dulu dia kepada. Jap. Kenapa dia terus pergi ke sini? Okay. Awak kena tukar dia dulu dia supaya menjadi pecahan tak wajar. So nak gunakan teknik apa? Siapa masih ingat? Datam. Datam tu apa? Darab tambah. Darab bawah. Apa darab tambah? Darab bawah tambah. 5 darab 1 Darab bawah tambah atas. So kalau awak belajar operasi bergabung, kalau awak masih ingat, tambah dengan darab mana nak kena selesaikan dulu? Darab. Kita selesaikan darab dulu. 5 darab 1 berapa? 5. 5 tambah 4? 9. 9. So dia akan jadi? 9/5. 9/5. Okay, barulah 9/5 ni kita nak buat apa? Nak buat apa? Darabkan dengan 100. So 9/5 darabkan dengan 100. So ramai juga yang guna teknik potong Okay, tak apa. Okay, kita tengok teknik potong. Kalau teknik potong macam mana? Okay, 5 dengan 100. 5 dengan 100. Alamak, 100. Kalau awak tak hafal sifir yang ada sifir 100, cuba buang sifar dekat belakang tu. 10. 5 dengan 10 ada dalam sifir mana? 5. 5 dengan 10 ada dalam sifir 5. 5 yang ke berapa? 2. 5 yang kedua? 1. 5 yang pertama. Okay. 10 yang ke berapa dalam sifir 5? 2. Yang kedua. Yang kedua. So sifar ni apa nak buat? Tambah dekat 2. Naik saja sifar ni. Terus naik. Okay, so sekarang 9/1 akan jadi 9 lah. Darabkan dengan 20. So nak darab betul lazim boleh. Tak nak pun tak apa. Kalau tak nak, 9 darab 2 berapa? 18. So sifar dekat belakang, letak je di belakang. So dapatlah jawapan dia 180. Okay, sekarang cikgu tunjuk cara siapa yang guna putaran roda pula. Okay, kalau guna putaran roda, of course lah. Benda yang mula-mula awak kena buat, awak kena tukarkan dulu nombor bercampur ni kepada pecahan tak wajar. Cara yang sama, datam, darab bawah tambah atas, so akan dapat 9/5. So 9/5 ni akan darabkan dengan 100. So kalau guna putaran roda, atas darab, bawah bahagi. So kita selesaikan darab terlebih dahulu. 100 darab 9 ke, 9 darab 100 ke, sama je. So kita akan dapat jawapan dia 900. So 900 ni lah yang kita akan bahagikan dengan 5. So bila bahagi dengan 5, dalam sifir 5 tak ada 9 tapi ada 5 yang pertama, 1 atas 5 bawah, bila tolak jadi 4. So sifar kita turunkan, sekarang kita ada 40. Dalam sifir 5 ada tak 40? Ada. Yang ke? 8. 8 atas 40 bawah, bila tolak diri sendiri kosong. So tinggal kosong je kat ujung. So terus bawa naik atas. So awak still akan dapat jawapan yang sama, iaitu 180. Okay. So macam mana? Senang ke susah? Senang. Senang saja. Ada sebarang pertanyaan tak? Enggak ada. Okay, untuk minggu depan punya kelas. Minggu depan adalah minggu yang terakhir bagi sesi Oktober. Minggu depan punya kelas kita akan habiskan soalan ni. And then kita akan masuk sikit darab pecahan. And then kita akan masuk sikit dengan bahagi pecahan. Darab dan juga bahagi pecahan. Okay, and then bulan 11. Bulan 11 cikgu rasa mungkin kelas Sabtu ni cikgu akan tukarkan dia kepada bengkel menjawab WhatsApp. Memandangkan kebanyakan sekolah akan buat WhatsApp pada bulan 12. So kita akan buat teknik menjawab. So mungkin cikgu akan asingkan lah. Dalam bengkel tu cikgu akan asingkan tahun 4 punya. Sebab cikgu nak fokuskan. Sebab tahun 4 soalan dia lain. Cikgu tak boleh campur dah macam sebelum ni. Cikgu kena asingkan tahun 4. And then tahun 5. Cuma nanti cikgu kena fikirkan masa dia. So apa-apa nanti cikgu akan maklumkan dalam grup kelas. Cuma awak pesan dekat mak awak, kalau dah habis kelas minggu depan, jangan lagi buat pembayaran untuk kelas Sabtu lagi, sabar. Tunggu sampai cikgu keluarkan jadual yang baru untuk kita buat teknik menjawab WhatsApp. So dalam sebulan tu akan ada 4 kali kelas. So setiap hari tu, setiap minggu kita akan belajar satu bidang. Bidang pertama, bidang kedua, bidang ketiga, bidang keempat, and then habis terus semua.
Supaya awak ready, and then supaya awak tak ada masalah lah untuk jawab soalan exam nanti. Sebab UASan nanti dia lebih mudah. UASan nanti dia lebih mudah. Mungkin cikgu akan bacakan sikit dekat awak kot. Mungkin awak nak tahu mungkin awak nak tahu markah untuk UASan nanti. Markah untuk UASan nanti, cikgu pesan tu dia kalau dulu dia tukar kepada TP1 sampai TP6. Okey, untuk sekarang dia akan bagi dalam bentuk apa? Dia akan bagi dekat awak dalam bentuk markah awak dan juga grade. Kalau dulu dekat sekolah awak selalu biasa 80A. Betul tak? 80A. Betul tak semua? Betul. Betul kan? Kali ni tidak. Bukan. Kali ni awak ada grade A sampailah grade F. Walau. Grade A sampailah grade F. Ui. Okey. Kalau awak dapat kosong markah per 100 per 100. Kalau awak dapat 0 sampai 19, awak akan dapat grade F. F tu maksudnya apa? F tu maksudnya gagal lah. Awak tak mencapai tahap minimum. Maksudnya kalau bahasa mudah dia bergagal. Dapat grade F gagal. Okey, itu 0 sampai 19. Kalau awak dapat 20 sampai 34, awak akan dapat grade E. E itu adalah mencapai tahap minimum. Maksudnya E kali ni tak gagal. Apa markah dia? 20 sampai 34. 20 ke atas. Takkan tak boleh dapat 20 ke atas. Mesti boleh dapat 20 ke atas kan. So bila awak target 20 ke atas, so maksudnya awak takkan gagal. Awak takkan gagal dah. And then D daripada 35 sampai 49. Grade D adalah 35 sampai 49. C 50 sampai 65. B 66 sampai 81. So macam mana nak dapat A? Nak dapat A mestilah 82 sampai 100. 82 dan ke atas. So andai kata cikgu saya dapat 81. Minta maaf. Awak tak dapat A. Awak dapat B. So mesti dapat 82 ke atas. So ingat lepas ni bukan target 80 tau. Target 82 dan ke atas. So ni cikgu bagi tahu awak awal ni. So semua sekolah sama je. Semua sekolah sama dia punya grade dia. Sebab grade ni daripada KPM. So target awak adalah 82 dan ke atas. Jangan target 80. 80 tak A. 82 dan ke atas. Nak lagi cantik, target 90 ke atas. Alright. Okay, ada sebarang pertanyaan? Tak ada. Okey, kalau tak ada insya-Allah kita akan jumpa kelas kita yang terakhir pada bulan Oktober pada bulan Oktober. Pada minggu hadapan. Okey, semua jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Okey. Kenapa cikgu pakai filter? Saja je. Sekali-sekala. Okey, bye semua. Selamat malam.